Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar saya. Untuk video kali ini kita akan masuk kepada satu subtopik yang baru. Topiknya adalah yang ini, ya, directional, derivative and gradient. Okay, so kita lihat ya, dalam paparan yang pertama ini, slide yang mula ini, kita lihat ini adalah takrifan bagi directional derivative. So kamu semua boleh lihatlah, boleh baca, boleh lihat. Ini adalah takrifan dia. Cuma kita nak lihat apakah isi penting dia. Okey. Baik. Fokus kita sekarang ni adalah directional derivative yang ditandakan sebagai du. Yang ni lah. Du ni maksud dia kita nak dapatkan apakah du directional derivative bagi function ini. Dan dia dalam setiap soalan kebiasaannya setiap function ini akan diberi koordinat x0 dan y0 ini. Contohnya 10, 20. Okey. Jadi seperti mana yang kamu nampak sekarang ni, yang saya gerak-gerakkan mouse ini adalah rumus dia. Ya, ini adalah rumus dia, di mana rumus ini terkandung d ds, ya, dia punya terbitan terhadap s bagi fungsi yang ini. Nampak tak fungsi ni? Okey, macam ni. Soalan biasanya dia akan bagi fungsi f ni. Ya, soalan biasa akan diberi fungsi f ni. Jadi sekarang kita kena tambah sikit, iaitu kena tambah fx0 ini tambah su1, lepas tu y0 ini y0 tambah su2. Semacam tu. Jadi kita akan penuhi semua keperluan rumus ini, itu equation nombor 2 ni. Dan apabila kita telah buat terbitan terhadap DDS bagi semua-semua ini, maka baru kita masukkan nilai S sama dengan 0 ke dalamnya. Baik, sekarang cuba kita lihat satu persatu. Apakah ciri-ciri penting untuk kita mengisi semua maklumat di dalam rumus ini? Yang pertama sekali adalah U. Vektor U ni. Vektor U ni biasanya akan diberi. Okey, biasa diberi, contohnya macam ni lah. Dan U ini adalah unit vektor. Dia mesti unit vektor. Kalau dia bukan unit vektor, maka kita kena cari unit vektor dia. So macam tu. Most of the question they probably given the U. So tapi kalau tidak diberi U, maka kita kena cari. Itu saja. So jadi representatif bagi U kat sini, ini dalam penulisan kan, IJ macam ni. So kita buat dalam bentuk vektor, ini lebih mudah. So jadi normally this is U, komponen X dan komponen Y, IJ macam ni. So ini is normally given. Lepas tu the point is normally given. Function is definitely akan diberi juga. Then kita boleh masukkan semua-semua tu ke dalam rumus ini. Inilah dia directional derivative. Nak dapatkan du dia lah. Ini satu perkara. Yang belah kanan ni apa? Belah kanan ni jika ada 3, ya, sama je. Ini jika ada 3 variable macam ni. Nampak tak ini? F, X, Y, Z kan? Ini 3 variable, maka rumus dia macam ni lah. Dia ada 3 komponen kan? Komponen 1, komponen 2 dan komponen 3. Dia sampai ada SU3. Okey ya? Ini adalah cara untuk kita mendapatkan directional derivative. Sebenarnya nak cari du ni ada 3 cara. So kita akan belajar, ya, satu persatu. Boleh ya? Baik. Kita pergi kepada to our first example here. Saya besarkan sikit. Tengok soalan ni dulu. Cukup tak cukup ni? Tak cukup, macam mana? Kalau tak cukup, tak boleh buat. Okay, now soalan dia. Yes, soalan dia adalah nak mencari du. Okay, apa dia bagi? Function dia bagi tak? Yes, function dia bagi, iaitu xy. Lepas tu dia bagi point tak? Ya, dia bagi point. Nampak tak? Dia bagi point 1, 2. Lepas tu dia bagi vektor unit tak? Ya, juga dia bagi vektor unit. Yang ini dia, yang boleh kita tulis sebagai yang warna merah ni.
Jadi basically semua information dah ada. So tugas kita sekarang adalah untuk substitutekan ke dalam rumus ini, persamaan ini. Masukkan semua ni. Bila kita dah masukkan semua ni, kita dah masukkan semua nilai, kita dah evaluate function tu sendiri, then baru kita buat terbitan terhadap yang ini, DDS dia lah. Bila kita dah buat terbitan DDS, then baru kita masukkan pula nilai S equal to 0. Boleh ya? Okey, jadi saya pun masuk. Jadi kamu semua boleh lihat ya, ini adalah penyelesaian dia. Sebelah kanan ni jangan tengok lagi, yang ni dulu. Nampak tak? Kita ada DDS macam ni. Saya pun masukkan nilai. Yang warna biru ni, 1, 2 ni adalah X0, Y0 dia. Yang ini. Okey. Lepas tu nampak tak set 3/2, lepas tu 1/2 ni kan, itu adalah U dia. Jadi kita just plug in aja dalam persamaan tersebut, dalam rumus tersebut. So bila kita masukkan ini, kita dah masukkan semua nilai ni, maka baru kita masukkan ke dalam function tu. Function tu kata apa? Function tu adalah yang ni kan, hasil darab X darab Y, betul tak? So masukkanlah, darabkanlah. Maksud dia this part akan multiply dengan this part. Okay. So kita pun buat satu persatu, maka finally kita akan dapat yang ini. Ini dah simplify ya. So kamu masukkanlah. Masukkan elok-elok semua ni. Jadi cuba kita perhatikan pada bahagian yang saya gerak-gerakkan ni, cuba lihat kita masih ada variable S, betul tak? Yang ni masih ada ini, masih ada ini dan sebagainya. So kita akan differentiatekan bahagian ini terhadap S, DDS kan dia lah. Dan apabila kita differentiatekan dia, maka kita akan dapat jawapan seperti berikut. Nampak ni? Jadi lepas ini baru kita masukkan the value of S, which is equal to 0 always ya. Equal to 0, then kita akan dapat nilai jawapan dia sebagai 2.23 or equivalent. Boleh ya. So kita buat macam tu. So maksud dia yang pertama sekali kita guna rumus. Rumus tu agak panjang kan, agak panjang, tapi tak susah untuk kita hafal. Baik, alternatively sebenarnya, tapi subtopik ini tak masuk lagi, kita ada cara kedua yang ini. Saya tunjukkan dulu, saya tunjukkan teruslah. Ini lebih mudah. Nampak tak yang ini? Jadi we also can apply this approach. Maksudnya du dia, directional dia adalah apa ni? Cuba tengok. Fx darab U1 tambah Fy darab U2. So ingat semula Fx ni adalah partial terhadap dx, ini adalah partial terhadap dy. Jadi U1 pun dah ada dia punya nilai dia, U2 pun telah pun diberi. Tugas kita adalah hanya untuk mendapatkan Fx, dapatkan Fy, masukkan nilai yang warna biru ni, yang ni, masukkan nilai dan kita plug in ke dalam rumus ini, yang ni, yang atas ni. So jauh lebih mudah lah kan. Jadi sebenarnya sama je, jawapannya sama, tetapi mungkin bergantung pada pelajar nak pakai pendekatan yang mana satu, sama ada nak menggunakan kaedah satu yang ini ataupun nak menggunakan kaedah dua. Nanti kita akan sentuh yang ni lah. Tapi saya bagi tahu awal supaya kita boleh buat rujukan. Cara ketiga adalah unjuran daripada sini juga dia permudahkan benda ni. Kita juga boleh menggunakan yang ini. Sebenarnya sama. Cuma ini ada dia punya ungkapan dia lah. Ada cara ni dinamakan gradient vector. Okay. Cara ini dinamakan gradient vector. Gradient vector tu adalah hasil darab apa? Ya, dia adalah bukan hasil darab biasa, tetapi dia adalah dot product. Dot product of vector ini. Vector ni fx, fy darab dot product dengan vector u. Jadi hasilnya adalah yang inilah sebenarnya. Jadi cuma saya tak teruskan sebab jawapannya sama je.
Jadi kita ada 3 cara gradient vector. Yang ini pun boleh guna. So kamu boleh cubalah ya, cuba sendiri. Pasti dapat jawapan. Ataupun kita menggunakan approach yang ini. Okey. Lepas tu ataupun kita menggunakan kaedah yang asal. Yang ini. Boleh ya? Okay guys, kita pergi kepada another example. Tengok kita ada apa. Ini adalah ini ada apa ya? Ini pun du juga. Inilah yang saya masukkan yang ni. Sorry. So kita punya next topik adalah kita nak guna yang ini. Kita akan intro cara yang kedua. Okay, kita pun intro cara yang kedua. Cara kedua tu samalah. Cuba lihat kat sini ya. Nampak tak ini fx u1, fy u2. Sama kan? Sama dengan ini kan? Sama dengan ini. Alright, sama dengan itu. So cuba lihat ciri-ciri dia. Adakah sama dengan yang persamaan yang mula-mula tadi? Cuba tengok. Yes, we are given u. Dan ingat, u adalah vektor unit. Ya, saya ulang semula, jika bukan vektor unit, maka kita kena tukarkan dia menjadi vektor unit. Yang belah kanan ni apa? Belah kanan ni, tengok ya. If related to angle. Kalau dia bagi sudut. So maksud dia tak bagi u. Dia tak bagi vektor u. Dia tak bagi vektor u, tetapi instead dia tukarkan kepada sudut. Tak ada masalah. Yang perlu kita buat adalah kita darabkan. Ini kan bahagian U1 kan, ini kan bahagian U2, betul tak? So kita tukarkan menjadi cos phi dan juga sin phi. Cos sudut tu lah. Cos sudut itu dengan sin sudut itu. Jangan terbalik. Bukan sini sin, di sini perlu cos, di sini perlu sin. Sin sudut tersebut jika diberi sudut. Normally kita diberi u, u1 dan u2 kan, vector unit kan. Ini sebagai reminder lah, kalau ada kita akan guna yang ini. Baik, so now we go to our next example. Ini adalah satu contoh di mana penggunaan sudut digunakan. Nampak tak? Find the directional derivative. Cari D. Tengok, function diberi, point diberi, unit vector. Ok, dia bagi angle. Semua cukup lah. Jadi kita pun menggunakan rumus ni. So yang penting kita kena cari apakah fx, apakah fy. Ini fx, ini fy. So kita buat partial, dua-dua ni ya, partial ya. Make sure dapat ini ya. Make sure dapat ini, confirmkan tuan-tuan dan puan dapat ini juga. Then kita masukkan nilai titik tersebut, dapatlah jawapan dia kosong dan juga negatif 2. Therefore kita boleh terus pengiran kita. Look at our first line here. Nampak kan? Ini adalah dia punya rumus kan? Kita pun masukkan semua nilai dan dapat jawapan sebagai negatif set 3. Okay guys, so hope you enjoy it. See you in the next video.